Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar cikgu-cikgu? Okay, pelajar-pelajar. Okay, pada kali ini saya nak tunjukkan demo macam mana nak membina sebuah robot membersihkan sungai. Okay, kalau tadi sebelum ni mungkin cikgu dah dapat saya punya slide. Mungkin saya dah terangkan peringkat-peringkat, okay, level-level yang cikgu boleh buat membina robot bersihkan sungai. Okay, dia semudah ABC. Okay, kalau dia tengok semudah ABC lah. Okay, kalau level 1 straightforward macam saya cakap. Kalau tengok dalam slide tu, kita beli sebiji boat. Okay, sebiji boat, RC boat. Ini RC boat. Okay, dan kita akan letak dia punya tempat pengaut sampah lah. Okay, tempat pengaut sampah. Okay, so modifikasi adalah tempat sampah. Okay, itu level 1 lah, maknanya straightforward. Okay, disebabkan saya dah explain, disebabkan norma baru, kita tak ada physical competition, mana kita tak akan ada pertandingan nak mengumpul sampah, okay, dari sekitar Sungai King Kim. So kita akan menilai daripada kreativiti pelajar membina robot tersebut lah. Maksudnya, okay, saya tak galakkan cikgu-cikgu untuk membuat level 1 lah. Level 1 mungkin boleh kepada level 2 ataupun level 3. Sebenarnya kalau ikutkan level 1, 2, 3 adalah modul 1. Okay, modul 1 ni kita, kalau ikutkan, kita buat untuk sekolah rendah dan sekolah menengah. Sepatutnya kalau ikutkan sekolah menengah, kita dah kalau ikut planning, kita dah buat advance. Maksudnya menggunakan micro pengawal lah. Menggunakan micro pengawal, for example, kita gunakan Arduino, kita gunakan Raspberry Pi, okay, kita gunakan Node MCU dan sebagainya lah. Tapi disebabkan PKP, so kita tak dapat jalankan training awal lah. Training awal dan penglibatan cikgu-cikgu lagi awal. So dalam masa beberapa bulan okay, kita terpaksa implement level 1, level 2, level 3. Itu dalam modul 1 lah. Maknanya kaedah yang semudah ABC. Okay, semudah ABC. Kalau cikgu level 1, cikgu beli speedboat ni dan buat some modifikasi lah. Okay, tapi saya tak galakkan untuk level 1 disebabkan tiada physical punya competition, pertandingan. So kita lebih menilaikan daripada produk, end product lah. So kalau cikgu beli boat and then letak some part untuk collect sampah, mungkin chances untuk menang tu tak adalah. Kurang. Okay, so saya galakkan pergi pada level 2. Maknanya cikgu akan pergi beli sama juga konsep sebiji boats, okay, dan menggunakan electronic part lah. Okay, bahagian dalaman bahagian dalaman speedboat ni, body kita design lain lah. Okay, body kita gunakan design, mungkin boleh gunakan barang-barang pakai buang. Tetapi kita nak ambil electronic part dalam dia, dalam speedboat ni. Kalau cikgu kat sini boleh tengok kita ada motor, okay, kita ada bateri, kita ada servo motor sini. Okay, complete set. Mana kita nak just komponen elektronik sahaja. Mana kita gunakan electronic part, tapi body kita boleh design lain. Okay, body boleh design lain. Nanti saya akan tunjukkan salah satu contoh yang saya buat, okay, dan sudah saya buat. Okay, contohnya kita beli juga, sama juga, kita beli speedboat. Okay, first kita akan design body lah, body robot. Okay, kalau tengok sini, so ini adalah body lah. Kita gunakan bahan cycle lah. That's why benda ni mudah, semudah ABC. Maknanya boleh dapat dekat mana-mana sahaja. Mungkin kalau nak lagi cantik, mungkin boleh gunakan PVC tube, PVC, pipe PVC yang ada end cap pun boleh guna, ataupun apa sahajalah, recycle dan boleh, yang cikgu boleh gunakan lah. Okay, yang ni pun kita gunakan recycle bekas ni untuk collect sampah lah. Okay, size bergantung lah. Kalau besar lagi cikgu punya body ni mungkin lagi berat, maksudnya motor tu kena kuat. Okay, ini body part lah, on the body part. So the electronic part juga sama juga. Kita akan gunakan, kita beli speedboat. Alright, okay, ini adalah komponen je lah, komponen dia. So dia ada propeller, dan ini saya buat modifikasi lah, propeller dan dia punya shaft sebab kita nak buat boat tu panjang. Okay, dan ni electronic part, ada motor dan dia punya controller dia lah. Okay, control untuk kawal motor dan dia punya transmitter je dan ni dia punya ni receiver dia, ni transmitter je lah. Okay, untuk mengawal pergerakan robot ni lah. So nanti kita akan attachkan
propeller tu dekat sini. Okey, satu dekat sini. So baru kita akan attachkan robot kita di sinilah. Okey, buat example. Okey, macam ni. Alright. Okey, maksud macam ni, nanti kita punya propeller macam ni lah, lebih kurang macam ni. Okey, so sambungan macam ni lah. So ini maknanya yang thruster ni akan berada di dalam air lah. Propeller ni akan berada di dalam air, so dia akan thrust lah. So pengawalan robot ni adalah bergantung pada jumlah thruster, jumlah propeller. Kalau satu mungkin satu just dia untuk forward reverse lah. Okey, dan kita gunakan rudder. Okey, rudder, ada satu rudder. Okey, kalau kita tengok yang speedboat tadi ada satu rudder. Okey, yang ni kita panggil propeller kipas ni kita panggil propeller dia. Okey, yang complete set thruster adalah combination between motor ni, dalam dia motor dan propeller kita panggil thruster lah. Thrust, penujah. Okey, penujah. Okey, maknanya kalau kita gunakan dua thruster, dua penujah, maksudnya kita boleh mengawal pergerakan robot ni menggunakan motornya sahaja. Maksudnya kiri kanan, maksudnya salah satu motor tu akan forward ataupun reverse. Kalau kalau forward, dua-dua forward, so dia akan ke depan. Kalau reverse, dia akan ke belakang lah. And then kalau salah satu reverse dan forward, mungkin dia akan ke kiri atau ke kanan. Okey, salah satu faktor kemenangan pertandingan sebelum ni adalah kecekapan student tu ataupun pelajar tu mengawal robot tu lah. Macam mana dia nak mengawal pergerakan robot tu kiri dan kanan. Okey, so ni salah satu contoh contoh yang saya tunjuk tadi. Alright, so ini adalah propeller. Ini kita panggil rudder lah, ataupun dalam bahasa Melayu mungkin penggerak. Okey, ini akan menggerakkan boat ni ke kiri ataupun ke kanan. Okey, dia ada angle dia, gerak ke kiri dan ke kanan. Ini dia punya, maksudnya yang ni adalah menggunakan satu DC motor dan satu servo motor. Okey, servo motor ni adalah untuk menggerakkan rudder. Okey, kalau kita gunakan dua propeller, dua thruster, maksudnya kita gunakan dua DC motor. Okey, dua DC motor lah. Okey, ini cara level kedua. Maksudnya kita beli speedboat, kita just ambil komponen elektronik sahaja. Dia punya bahagian elektronik sahaja. So dalam ni adalah dia punya receiver, okey, motor, bateri, okey, servo motor. Maksudnya tak perlu besar payah nak buat elektronik part. Maksudnya kita just gunakan elektronik part boat ni dan kita buat body design. Okey, dan kita test lah. Kemungkinan function boleh functionality memang akan jadilah robot ni. Okey, salah satu lagi kita akan beli kita akan beli macam ni lah konsep. Ini hanya untuk level 3. Level 3 maksudnya kita beli buat separate lah. Okey, kita buat separate. Maksudnya kita beli yang controller ni. Okey, yang ni wireless controller 2.4 GHz, okey, 2.4 GHz, okey. Dan ni dia punya receiver lah. Okey, receiver dia. Alright, so kalau tengok dekat sini tak apa, dia akan bagi dia punya datasheet lah, cikgu boleh tengok dalam datasheet, don't worry. So kalau ni dia boleh control 3 motor, 3 DC motor. Maksudnya dia boleh gunakan boleh forward reverse, mana guna 2 DC motor, satu mungkin boleh gunakan untuk collect sampah. Okey, collect sampah, gunakan DC motor lagi untuk tarik sampah. So dia boleh gunakan 3 motor lah, dia ada 3 motor. Mungkin nanti saya akan tunjukkan demo lah, demo macam mana menggunakan controller ni lah. Okey, dan satu lagi, sama juga kita akan beli separate part, tapi ini complete set. Okey, complete set. Ini dia ada dia punya EAC, electronic speed controller. So dia kena datang sekali dengan DC motor. Okey, brushless DC motor. Okey, ini brushless DC motor, dan kat sini ada satu servo motor lah. Okey, ini dia punya transmitter, dan dalam dia ada satu receiver je lah. Okey, transmitter dan receiver dia. Okey, ini complete set lah, cuma kena tambah satu lagi, iaitu propeller lah, kena beli separate. Okey, separate, boleh beli separate lah. Ini saya beli set ada satu set ni ada 4 jenis propeller, size dia berbeza lah. So boleh gunakan ni untuk attach kepada kita punya DC motor tadi lah. Okey, cuma cikgu kena design body lah, macam mana nak design body. Okey, kalau kita gunakan yang DC motor ni,
dia powerful, memang cukup kuat lah. Dia akan hasilkan thrust yang sangat kuat. So dia boleh tarik body robot tu dengan yang besar lah. So kalau kita gunakan just speedboat mainan, yang mungkin harga dia lebih kurang dalam 40 ke 50 ringgit. So kemungkinan dia punya body tak boleh besar, sebab bila contoh, okey, ini saiz yang sesuai lah. Okey, saiz yang sesuai, kita akan okey, lipat atas. So dia akan floating, dia akan terapung di atas muka air. Sebab tu kita punya konsep dia punya shaft ni akan macam ni lah, supaya dia tenggelam. Okey, propeller tenggelam dalam air, supaya dia akan hasilkan thrust lah. Maknanya boat ni akan bergerak ke depan. Okey, ke depan, ke belakang. Okey, alright. So size, kalau motor tu, kalau pakai DC normal, DC motor, dia punya thrust tak berapa laju, tak berapa kuat. So disebabkan dia punya pusingan tu tak berlaju, so dia tak akan hasilkan thrust yang tinggi. So okey, penujah yang tinggi lah. Maksudnya thruster tu adalah penujah. Dia tak boleh hasilkan thrust yang tinggi. Kalau kita gunakan brushless DC motor, yang ni, so cikgu boleh attach sahaja. Ini waterproof. Okey, satu waterproof DC motor, brushless DC motor. So tak perlu nak cover dia ke, nak buat waterproof. Memang dia dah waterproof. So boleh letak sahaja. Contoh, ini kita punya prototypes. Kita boleh letak sahaja kita punya motor sini. Kita attachkan dekat sini. Okey, kita attachkan dekat sini. Tak perlu ada shaft. So sini terus DC motor dan propeller. Okey, sebab DC motor ni dah waterproof. Okey, dah waterproof. So tak perlu nak letak dia waterproof lah. Sebab tu kalau kita tengok yang ni, saya letak bahagian atas. Motor dia bahagian atas, supaya tak kena air lah. Okey, sebenarnya DC motor tak ada masalah kena air, tapi kita risau bila lepas buat eksperimen. Okey, contoh macam ni, bila kita dah lepas buat eksperimen, so air still ada dekat dalam shaft. Yang kalau kita tengok ada beberapa shaft kecil tu, bila lama kita tak gunakan, dia akan hasilkan karat lah. Bila ada udara, air, so karat akan berlaku. Okey, sebab tu lah kalau ini waterproof. Okey, waterproof, kemungkinan air tu kurang. Okey, kurang lah, nak karat tu kurang berlaku. Kalau kita gunakan DC motor, normal DC motor, sebab tu kita kena waterproofkan dia. Kita kena sellotape dia, gunakan silikon, okey, supaya dia tak kena air. Isu dia, bila kita lepas test, okey, kalau kita biarkan saja, okey, karat akan berlaku lah. Okey, sebab karat punca dia ada oksigen dan air. So karat akan berlaku lah. Sebab tu kita punya thruster tu akan jam. Okey, akan jam dan kita punya robot akan rosak lah. Okey, tu salah satu kenapa kita gunakan ni lah, waterproof. Okey, konsep dia sama ada cikgu nak letak bawah. Okey, DC motor letak bawah robot ni. So maknanya make sure ni robot ni dah diseal dengan baik lah. Tapi tak perlu proper sangat lah. Untuk troubleshooting nanti senang. Okey, kalau tiba motor tu masalah, cikgu boleh buka sahaja housing tu. So kalau macam ni dah waterproof, tak perlu risau sangat, just naikkan wire sahaja. Attach di bawah robot, di bawah boat. Okey, di bawah body robot ni. So ini propeller sini. Okey, ataupun kalau cikgu takut kena air, so boleh letak atas lah. Kalau gunakan DC motor biasa, letak di atas, kita akan letak shaft macam ni lah, shaft panjang untuk propeller ni atau kipas ni jatuh, tenggelam di dalam air lah, supaya dia hasilkan thrust. Okey, hasilkan thrust yang kuat. Okey, ini konsep speedboat. Ada yang juga cikgu boleh design gunakan overcraft. Overcraft maksudnya kipas bilah ni sama macam konsep drone. Dia punya bilah tu besar dan dia atas permukaan. Kita boleh letak macam ni. Dan kipas dia besar. Dia punya kipas dia, propeller dia besar. Itu konsep overcraft pun boleh juga. Cuma dia punya kelemahan adalah dia punya load. Maksudnya dia punya speed memang takkan laju dalam air, takkan kurang laju. Okey, bergantung pada motor lah. Kalau motor pakai yang speed yang laju, mungkin boleh laju. Tapi isu dia, bila kita letak load, ada sampah di hadapan, so mungkin robot ni akan jadi perlahan. Okey, akan jadi perlahan. So inilah cara-cara mudah. Okey, cara-cara mudah untuk cikgu membimbing pelajar-pelajar untuk membina robot bersihkan sungai. Okey, dia ada
semudah ABC. Maksudnya level 1, level 2, level 3 untuk modul 1. Maksudnya kalau tak sempat, mungkin cikgu boleh fokus pada level 2. Okay, level 1 saya tak galakkan lah sebab kita tak ada physical punya competition. Maksudnya kita lebih kepada produk akhir. Kita nak tengok macam mana cikgu design, okay, kreativiti cikgu ataupun pelajar mereka bentuk, okay, bentuk komponen yang digunakan, okay, macam mana nak collect sampah. Itu akan kita nak kreativiti pelajar lah membina robot tersebut. Okay. Alright, ataupun level 3. Maksudnya kalau performance, dari segi performance pun kita akan ambil faktor dah, ambil kira juga dalam kriteria penjurian, faktor-faktor penggunaan elektronik lah. Okay, sebab kita tahu performance. Kalau cikgu gunakan simple speedboat, mungkin dia punya performance, maknanya load yang dihasilkan mungkin load yang boleh dibawa oleh robot ni mungkin tak terlalu tinggi. Okay, terima kasih.